Assalamualaikum dan juga salam sejahtera, salam segala, salam penuh kasih sayang, salam healing. Orang cakap. Kembali lagi kita untuk episod keempat keempat. bagi podcast bersama dengan Ustaz Healing Sharin Ustaz. Episod keempat lah Ustaz. Alhamdulillah. Sedar tak sedar pun cepat kita, insyaAllah. And of course the start of the day atau the start of the podcast kita ada Ustaz Sharin ataupun Ustaz Healing Sharin UHS. Kenapa saya cakap UHS? Nanti hujung-hujung kita akan share something new, some good news, berita best Ustaz. Ustaz ada something nak share. Tapi apa pun untuk minggu ni kita kembali lagi Kak Su untuk podcast kita. Kita punya tajuk kalau dengar dia macam wow ya Ustaz. Tajuk dia tunggang terbalik solat tapi tak pakai tudung, berseluar Yankee. Saya berseluar Yankee ni dulu ada lagu lah Ustaz. Dulu lah masa tahun 60-an dulu kan. Dia sempit, dia kaki sempit kaki tu. Ustaz sempat tu. Ustaz tahu jangan main. jangan main-main. Okay. So jadi apakah kupasan kita tu? Kalau you all semua nak tahu, kenalah bersama kita sampai akhir. Kita sembang. Betul, kita akan sembang. Sebenarnya kita nak fokus kepada macam mana kita nak memulakan untuk menjadi baik, ataupun bila bercakap soal ibadah ni ada kompromi ke tak ada ke Ustaz. So kalau you all nak tahu cerita dia, you all kena bersama dengan kami. Macam biasa saya Wan, ada Kak Su, dan tadi macam kita katalah ada Ustaz Healing Sharin. Okey Ustaz, bercakap mengenai kata orang ni nak memulakan sesuatu yang baik, ataupun kita ni tak pernah semayang contohnya Ustaz. Saya pun mengaku bukan nak cakap apalah, saya pun bermula agak lambat, nakal Ustaz, mak suruh. Tapi Alhamdulillah cepatlah juga sedar, okey lah kan Ustaz kan. Pengakuan ni Kak Su. So cuma apa yang saya musyrik pada saya Ustaz kan, bila terdetik ke hati kita untuk kita buat apa sahaja kebaikan lah, tak kisahlah solat ke apa benda Ustaz kan. Adakah ada benda-benda lain yang kita perlu fikir dulu ke, ataupun kita teruskan je apa yang kita... Dia gini Wan, Kak Su kan. Dia bila Allah Taala sayang pada seseorang kan. Betul. Kalau Allah sayang kan, dia akan campak apa? Pertama dia campak hidayat. Hidayat tu kesedaran tu, hidayat pada seseorang tu. Daripada tiba-tiba dia rasa nak semayang. Ya Ustaz. Dia rasa nak dia satu cetusan tu. Satu cetusan tu baru hidayat pun tu. Satu cetusan rasa nak semayang, tengok orang pun kadang tengok orang bercakap dalam TV kita rasa tersentuh kan. Dulu tak mungkin lah, tapi ni kita rasa tersentuh sebab hidayat Allah Taala ni bila campak, Allah Taala bukan maksudnya kita tak boleh pilih hidayat tu tunggu pada siapa. Allah Taala hanya Allah Taala saja boleh pilih. Jadi kalau Allah Taala bagi bila berlaku cetusan dalam hati kita tu, dia means Allah sayang kita lah. Bila Allah campakkan hidayat tu, lama-lama kita akan timbul kesedaran. Mungkin kesedaran tu nak buat tak ada kekuatan lagi nak buat. Nak contoh tak pakai tudung, tiba-tiba kita dapat dah rasa dosa aku tak pakai tudung ni, contohlah. Kalau aku tak tu arak ni dosa aku ni, kita macam tu. Jadi dah rasa dah, tapi nak buat tu belum lagi. Belum lagi sebab apa? Sebab satu benda lagi Allah tak beri. Sebab benda ni dia ada dua. Satu hidayat, satu taufik. Satu orang ada sebut taufik dan hidayat. Dia sebenarnya hidayat dan taufik sebenarnya balik tu taufik hidayat. Hidayat dan taufik. Okey. Kita kan ilmu baru kita taufik dan hidayat. Sebenarnya hidayat dan taufik. Kita biasa dengan taufik dan hidayat, sebenarnya dengan hidayat dan taufik. Allah Taala campakkan hidayat dulu dalam diri kita, timbul kesedaran. Lepas tu baru Allah Taala campakkan taufik. Taufik tu kekuatan untuk kita nak buat amal. Nak buat satu. Contohnya Allah Taala campakkan nanti aku kena sembahyang, tak boleh gini, kena sembahyang gini. Maka tiba-tiba datang satu kekuatan, tak boleh aku nak sembahyang. Aku nak pergi masjid, aku nak sembahyang, ataupun oleh kerana kita tak biasa dengan sembahyang, kita tak ingat macam mana dia punya takmaninah apa semua, kita jumpa ustaz, jumpa imam apa semua, kita belajar dan tak rasa segan silu, kita nak belajar. Di situ panggil Allah Taala bagi kita taufik. Dua-dua ni kena jaga kan. Kak Su kena jaga dua-dua ni. Kena selalu minta doa kepada Allah Taala, ya Allah aku kekalkan hidayat pada aku dan sentiasa bagi taufik pada aku. Amin. Kita kena macam tu. Maksudnya bila kita minta tu, kita minta dia bagi kita taufik dan juga hidayat. Hidayat dan juga taufik. Hidayat dan taufik. Bagi Allah tak kekal. Hidayat dah ada dah. Kesedaran dah. Jadi kita ada cuma taufik yang payahnya. Taufik yang contoh kita lah nak tahu kita ada taufik mudah. Kita rasa nak sembahyang tahajud contohlah. Contohnya orang tu dah biasa sembahyang dah. Tapi sembahyang tahajud dia nak sembahyang. Aku tak boleh dah dengan Ustaz Healing Sharin ni kena sembahyang tahajud. Betul. Dia pun ada 3 handphone lah. Ada 3 handphone. Handphone pertama pukul 2 dia lock. Pukul 2. Handphone kedua 2:30. Handphone ketiga pukul 3:30. Pukul 3 lah.
Nah, dia pukul 2 dia bunyi ten dia. Dia padam. Dia bangun, dia sedar tengok pukul 2 dia padam. Lepas tu tidur dia. 2:30 bunyi lagi, telefon kedua dia padam. Kemudian yang ketiga pula bunyi lagi dia padam. Tu sampai tu dia tidur sampai subuh. Tu menunjukkan dia tidak ada taufik. Tak ada kekuatan nak buat. Hidayah dah ada dah. Aku kena bangun, dia sedar Nak tak? bangun, dia nak bangun tapi Tapi sampai masa tidur sekejap lah. Dan sampai subuh. Faham. Maksudnya Ustaz, bila katalah terdetik ke hati kita tu, kita dah rasa tu, maksudnya Allah dah hadiahkan kita dah benda Ya, tu, Ustaz, satu-satu kurniaan campakan yang memang kata seni lah, satu seni yang Allah tak bukan semua orang dapat Ustaz kan? bukan semua. Sebab tu kadang-kadang mana kita usaha tengok orang buat dakwah kan, macam orang tabligh berkat dakwah sana dakwah sini kan. Faham. Kadang-kadang dia buat dakwah dalam kampung dia. Hidayah Allah Taala tak turun kat sini. Allah kadang Allah Taala turun mana? Kat England, kat London, kat Amerika, kat Afrika. Kadang-kadang kita buat ceramah kat sini. Ceramah sini tak ada orang pun sedar. Tak ada orang pun nak ikut kita. Tapi di kampung lain atau di negara lain, Allah Ta'ala campakkan hidayah ke situ. Hasil dari percakapan kita tu sampai ke negara lain. Sebab tu kalau dalam buat dakwah ni, jangan terkesan dengan apa yang orang tak ikut kita, jangan terkesan. Tak apa. Jangan Kita teruskan je. Teruskan. Contoh wan jumpa kawan, wan bilang tak boleh kita kena gini-gini. Dia buat dia udah jangan risau. Jangan risau. Sebab hidayah tu bukan milik kita. Dan Allah Ta'ala sendiri pun tegur Nabi Muhammad, beritahu Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bukan hidayah bukan tangan aku. Bukan Nabi yang tugas Nabi ialah sampaikan saja. Kita kan sampaikan. Menyebarkan tuan. Faham. So maksudnya kat sini kat saya kita kena ingat bila kita dah mendapat benda tu, kurniaan Allah bagi, terasa nak semayang contohnya Ustaz kan. Ada yang pula fikir, alamak macam ni aku nak semayang tapi aku tak pakai tudung, contoh gitu. Ataupun aku nak semayang tapi aku rasa aku ni banyaknya dosa. Aku tengah bergaduh dengan mak bapak ni, tak pergi minta maaf lagi dengan orang. Macam mana tu Ustaz kalau ada keraguan tu? Patut dia teruskan je semayang, lepas tu nanti tapi dia usaha perbaiki diri dia ke atau macam mana? Dia gini, semayang satu sudut, usaha perbaiki satu sudut. Okay, semayang dia wajib kena semayang. Dia kena semayang. Walaupun tak khusyuk. Ada setengah orang kata, buat apa aku semayang ni? Aku tak khusyuk, apa semayang ni? Ada, saya pernah dengar. Dalam Quran beritahu, kena neraka wil orang yang semayang. Macam tu, tak ada guna aku semayang aku neraka. Semayang tetap kena semayang. Sebab tak semayang tu satu dosa pula dah. Faham? Jadi kita semayang tetap semayang dan kita berubah sikit-sikit. Kita berubah Wan, kita berubah. Manusia ni bukan senang nak berubah kan. Bukan senang nak berubah sebab dia hati ni, hati manusia lembut tau, lembut. Tapi dia lebih keras daripada batu kan. Payah ni hati nak. Hati lembut tapi lebih keras daripada batu. Macam mana tu? So maksudnya lah kan apa pun bila kita dah terasa benda tu Ustaz, kita buat. Tapi yelah macam Ustaz cakap, you jangan fikir lagi pakai tudung ketat sebab sembahyang tu kewajipan Ustaz kan. Kena buat. Dan tudung wajib tapi okey mungkin kita rasa aku tak boleh pakai lagi. Dia belum dapat taufik. Pandai tak saya Ustaz? Betul. Dia dah ada hidayah tapi taufik belum sampai. Tapi tu tak boleh jadi alasan juga lah Ustaz dia kan. Dia kena usaha juga. Dia kena usaha seberapa daya yang boleh. Seberapa daya yang boleh insya-Allah. Senang cerita apa yang bila cakap ni Kak Su, bila kalau kita dah terasa atau kita masa kita pernah sembang ni bukan riak lillahi ta'ala, tak pernah riak. Saya pernah cakap dengan Kak Su, saya teringin nak pergi umrah, dah hati tu terasa sebenarnya saya takut. Aku ni diterima ke tak Ustaz? Takut kita pula nakal macam mana kan. So saya cakap Kak Su, kata Kak Su pun teringin. Mungkin bila kita dah ada tu maksudnya Allah dah start cakap kat kita, cubalah usaha Ustaz kan. Orang tak jemput kita tu, dia jemput dah. Dia jemput dah tu. Jemput dah. Maksudnya Ustaz, sedih pula nak tanya. Kita ni pada Allah, kita ni semua sama je lah Ustaz kan? Sama. Yang lebihnya takwa tu je kan. Betul. Tak kira kau pangkat besar, Tan Sri ke Tun ke apa, Datuk Sri ke, orang kecil, orang besar pun, tapi di sisi Allah Ta'ala takwa je. Maksudnya dia tak pernah memilih nak pandang orang ni ke pandang orang tu, dia semua orang dia okey. Semua Allah Ta'ala itu. Sorry, kita beremosi. Maksudnya ialah kita jangan fikirlah benda tu Ustaz kan. Kita sebagai hamba dia ni macam Ustaz kata, buat je lah yang terbaik. Betul Ustaz? Betul. Kalau katalah ada lagi dekat hati tu macam berbelah bagi, diterima ke tak, tu macam mana pula sebagai seorang yang boleh nasihatkan kita lah Ustaz kan. Tu masalah macam Ustaz pun terima juga kan. Allah telah terima tak terima sebab ibadat aku. Itu kita dalam hidup kita kena ada dua. Mana kena ada dua. Satu bagi khauf, takut. Takut Allah Ta'ala tak terima amalan aku. Takut aku semayang aku ni Allah tak terima tak. Tu kena ada takut. Tapi kena ada khauf. Dan satu lagi kena ada rojak. Rojak tu harap-harap. Kena ada. Jadi takut tapi kita harap Allah terima. Jadi kalau kita terlampau takut lama kita tak buat. Sama bagaimana berlaku pada orang-orang lain ni. Ada sekali, apa aku semayang? Dah tak khusyuk ni, tak usah semayang. Ni Ustaz pernah jumpa dah ramai orang macam ni. Apa Ustaz semayang? Dah tak khusyuk apa?
Dia keluarkan kenyataan macam tu. Jadi macam tu. Jadi kita sebab tu bila dia orang macam tu dia tak ada sifat rojak. Sifat maksudnya dia kena harap Rojak. rojak. RA kali kita Melayu lah. RAJA koma atas rojak. Rojak. Rujuk lah macam rujuk lah. Macam Kita rujuk pula lah. dengar macam rojak macam sebab tu nak kumpulkan balik tu kan. Rojak maksudnya bila kita kena ada rasa tu supaya kita yelah Positif berharap, positif terima. lah kita Harap positif lah. terima Kita semua lah, jadi gitu. dalam masa kita buat dia aku ni macam tak kata Wan macam ustaz pun ustaz sembahyang tahajud ke sembahyang zikir pun benda tentu kita tak tahu yang mana Allah Taala terima. Tapi harap-harap kita engkau terima ya Allah. Itu je. Kena kata kita kena think positif dengan Allah Taala, kita kena bersangka baik. Tak boleh sangka buruk. Jangan ya Allah kau tak terima doa aku kenapa ni? Kita tak cakap itu. Jadi dengan Allah Taala ni kita kena bersangka baik. Rojak itulah salah satu lah sangka baik kita kepada Allah Taala. Ya Allah kau terimalah aku, harap-harap kau terimalah ya Allah Taala dia. Tak sebab Allah Ta'ala tak nilai. Macam pakaian jubah ke, redak ke, celak mata ke, serban besar ke, serban 7 lapis, tak kira tu Allah tak kira. asalkan menutup aurat Ada. ikut syariat Islam. Kita syariat dan kita pula kena redha dengan Allah Ta'ala dan betul-betul kita buat ni kerana apa? Nak dapat redha Allah Ta'ala. Setiap ibadat kena dapat redha Allah Ta'ala. Tu je. Kita buat bukan kerana dekat mula-mula memanglah mak marah kita kan. Yalah. Ayah marah kita tak sembahyang, takut mak marah. Lama-lama kita dah biasa, Allah bisa tekan biasa, lama kita dah biasa. Alah macam gini Wan, masa kita kecil kan dulu kan. Wan pergi kedai Wan, buat tak tahu dia. Buat tahu main game, main game tak nak pergi dia atau main guli, Ni ambil duit 50% ni, upah. Laju kita pergi dia. Main kau. Cuba sekarang ni. Mak tu Wan, sekarang ni lah. Wan pergi beli garam Wan ambil duit ni. Duit suruh bayar garam. Bukan upah, bayar garam. Tak payah mak, saya bayar. Tu dah beza lah. Macam dengan ibadat. Mula-mula mungkin kita rasa terpaksa. Lama-lama kita rasa syok. Bila Allah campakkan kemanisan dalam beribadat Wan, memang syok Wan. Alhamdulillah. Dia nak dapat manis dia, apa nak dapat jis daripada tu. Jis lah, manis kemanisan tu payah Wan. Dan salah satu nak dapat kemanisan dia mudah je, jaga mata. Jaga mata tu nak dapat kemanisan sebab mata lah yang menyebabkan kita tak boleh, kita amal ibadat kita tak rasa khusyuk, tak khusyuk. Lagi satu maksudnya kau Ustaz bila ada pula yalah kadang-kadang kita tengok situasi semasa ni kan ada yang kita tak sebut siapalah tapi contohkan Kita orang umumkan, biasa kita umumkan. yang dah pernah berhijab pun tiba-tiba tak tanggalkan hijab ataupun yang pernah yang macam episod kita sebelum ni Ustaz, siapa sangka dia pun bertolong dituk tapi diuji semua kan. Bila berlaku macam tu Ustaz, macam mana kita nak pujuk hati kita, pupuk hati kita, okey bila kau dah pakai tudung ataupun kau dah buat keputusan kau nak start semayang, kau kena minta tu supaya tawaduk yang Ustaz perkataan dia. Adalah kita tawaduk apa semua. Untuk terus tak adalah tiba-tiba terniat pula kau nak buka balik tudung konon-konon dengan alasan saya tak bersedia, saya tak boleh istiqamah. Mungkinlah Ustaz dengan pengalaman Ustaz tu, apa Ustaz boleh nasihatkan kalau berlakunya situasi macam ni dah Dia kan? sebenarnya kita tengok Wan, sebenarnya kita apa dalam hidup kita satu kita nak. Bagi kalau Ustaz Ustaz nak satu je, nak dapat kasih sayang Allah Taala tu je lah. Tanda kasih Allah Taala, salah satu Ustaz contoh lah. Salah satu tanda kasih Allah Taala ialah pada kita ialah dia kejut kita waktu malam. Dia kejut kita sedap pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Tu tanda kita Allah Taala kasih. Sebenarnya Wan bangun Wan. Bangun. Aku nak tengok kau sembahyang Wan. Tu aku nak dengar doa kau. Aku nak tengok air mata kau Wan. Tu Allah Taala. Tu Allah Taala, aku nak tengok air mata kau Wan. Bangunlah Wan, bangun. Jadi itu tanda kasih sayang. Tapi kalau contohlah ulama kata dia, ada setengah ulama kata bila ditanya nak dapat macam mana kita nak kena kasih sayang Allah Taala, tengok kita duduk kat mana sekarang ni? Sekarang ni kita duduk kat mana? Sekarang kita duduk kat mana? Kalau kita duduk tempat maksiat, maka tak adalah sayang Allah Ta'ala kita. Tapi kalau kita duduk tempat yang bukan maksiat, maka itu tanda sayang Allah Ta'ala. Betul. Dan kalau kita tengok orang kita tengok orang yang tak pakai tudung. Dulu pakai tudung, tidur tak pakai tudung. Jangan cecek, jangan cerca, jangan caci. Kita kena kata gini Wan. Kita kata gini lah. Kita kata dia buat tu benda yang dia tak tahu. Aku ada ilmu sikit. Aku kawan dengan Ustaz Syahrin contohlah. Aku kawan dengan Ustaz Syahrin sikit sebanyak. Alhamdulillah. Aku kawan dengan Ustaz Syahrin sikit sebanyak. Ustaz Syahrin boleh nasihat aku. Tapi dia buat ni tak ada orang nak nasihatkan dia. Kita kena kata macam tu. Itulah salah satu sangka. Kita kena sangka baik Wan. Dan satu lagi bila kita berjumpa dengan orang yang jahil, orang yang tak tahu agama lah. Tak tahu agama,
Ustaz ingat ke tuan guru Ustaz pesan, bila kamu berjumpa dengan orang yang jahil, orang yang tak tahu agama, cakap elok-elok, jangan keji dia, jangan maki dia, jangan marah dia, jangan hina dia. Cakap dia elok, dan cakap elok. Tu je. Sebab tu Ustaz tengok satu lagi satu Ustaz Wan Samsuri di Kelantan. Dia ni memang tawaduk dia. Ustaz Wan Samsuri di Kelantan. Lama dah Ustaz tak jumpa. Lepas setakat Ustaz bin Ustaz duduk di Shah Alam. Dia jumpa budak kecil. Dia ni alim ni. Jumpa budak kecil buat satu benda yang dia tak tahu kan. Dia duduk, dia tengok dia budak tu buat. Dia tengok sampai budak tu selesai, dia ambil duit RM10 dia bagi. Dia bagi dia. Terima kasih Dek, terima kasih. Ajar pakcik dia bangun dia bagi. Alhamdulillah. Allah dia orang alim yang tawaduk, ini kita nak macam tu. Maksudnya bila kita tengok kekurangan pada orang, katalah macam Ustaz kata tu, kita jangan judge ataupun jangan terus kata kau ni hukum. Tak boleh Wan. So, nak hukum siapa kita Wan. Orang yang pakai serban belum tentu masuk syurga, dan orang yang tak pakai serban belum tentu dia masuk neraka dah. Orang tak tentu dah. Contoh gini satu perempuan kan, dia semayang tahajud tak tinggal, puasa siang hari, puasa Nabi Daud pula tu. Hari ni puasa, besok tak puasa Nabi Daud. Allah Taala campak dia masuk neraka. Kenapa? Sebab saya kucing je. Dia berdagang kucing tak bagi makan, kucing tak makan, mati kucing tu. Dan satu perempuan melacurkan diri berpuluh-puluh tahun sampai tua dah. Tua bangka dah dia. Nak pergi melacur lagi. Dia nak pergi melacur. Jumpa anjing terjelit-jelit dah lapar. Dah gair. Dia gunakan kasut yang mahal tu. Ibarat kita kata baru 30,000 kasut dia. Dia cedok air itu bagi anjing terminum. Sepuas-puas anjing terminum. Allah Ta'ala buangkan segala sifat-sifat jahat dia tu. Allah Ta'ala gantikan sifat kewalian. Jadi wali dia. Mati masuk syurga. Maksudnya kita ni tak boleh nak judge pada pakaian orang ke apa. Tapi kalau saya salah Ustaz betulkan maksudnya walau macam tu pun tak boleh dah jadi alasan. Tak apa, tak payah pakai tudung. Tak boleh lah. Sebab itu adalah kewajipan Ustaz. Hukum tetap tutup aurat, kena tutup aurat. Tapi tak ada bermaksud you kena bertelekung 24 jam. As long as you tutup aurat, you should be okay. Begitu juga dengan kalau kita rasa kita nak buat apa, kita buat. Kalau rasa nak semayang ke, nak baca Quran ke, kita jangan nak tunggu-tunggu orang ke apa Ustaz kan? Betul tak? Kita jangan tunggu orang, dan kalau dia kena ambil masa sikit untuk kita belajar lah. Sebab fardu ain ni penting. Ada usaha lah. Kita kena usaha dah. Tu nak tandanya, nak rasa nak tunaikan tanda kita sebagai orang yang disayangi Allah Taala. Kita tahu dah bila Allah campakkan hidayah pada kita, Allah dah sayang kat kita. Jangan kita kita kurangkan sayang Allah Taala. Jangan dicampak kita ada elak hidayah tu kan. Sayanglah. So kita sebagai kawan, bukan kawan dah. Yang paling berapat dengan Ustaz Syahrin, kita kena jaga nama Ustaz. InsyaAllah. Tapi sebenarnya betul kan, banyak kita belajar dengan Ustaz. Alhamdulillah. So kita pun harap kawan-kawan dekat Ustaz Hilin Syahrin punya podcast ni, dekat YouTube kita, dekat The Vocal Production pun banyak belajar. Sebab dekat sini kita bukan nak tunjuk siapa pandai siapa tidak Ustaz, tapi kita berkongsi pengalaman dan sebagainya. Bercakap mengenai itu sekali lagi lah Ustaz. Bila katalah kawan-kawan terdekat kita atau saudara mara kita yang kita rapat, tapi kita macam contoh kita nak ajak sembahyang Ustaz, kita takut. Sebab kita takut orang akan kata, engkau pun baru sembahyang, engkau pun baru bertudung, kau dah dandan nak jadi PU ke nak jadi imam. Ada Ustaz sentimen. Macam mana cara terbaik kalau Ustaz boleh share dengan kita lah kan? Dia kalau bagi Ustaz dakwah ni, masa dakwah kan, kita dakwah tu kena cakap yang elok lah, cakap yang baik dia. Kena cari situasi, nak betulkan situasi dia apa semua, nak kena tahu. Jangan tengah-tengah buang ramai kita belasah dia kan. Kena jaga maruah lah. Jangan gitulah. Cuma kita kena cari satu keadaan yang baik dia. Kita nasihat dia dan ataupun kita tunjuk contoh. Cukup semasa, jom kita semayang. Ustaz pernah berlaku, anak murid Ustaz di Johor Bahru lah. Ustaz begini tahun 2000 dulu. Lama dah. Dia belajar Ustaz tu. Kita semayang Zuhur. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk atas kursi. Dia tak semayang. Lain lah dia. Anak murid Ustaz lain semayang, dia tak semayang. Siap angkat tangan buat gini dekat Ustaz. Dia babai. Lepas tu dia jumpa Ustaz, saya tak semayang. Ustaz tak apa. Yang paling penting sekali, kamu belajar dan usahakan untuk semayang tu lah. Ustaz semayang Ustaz. Okey. Bulan depan Ustaz datang, dia ada dalam kelas tu, dia ada. Jadi Ustaz tak expect lah dia semayang ni. Ustaz kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok sebelah dia. Dia sebelah Ustaz. Dia semayang, dia tak angkat tangan macam ni. Yalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu bisik Ustaz saya dah semayang. Alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang akhlak ni penting. Akhlak ni penting. Sebagaimana yang berlaku pada Rasulullah SAW. Satu Rasulullah SAW dijumpa dengan satu makcik ni. Makcik tu tengah susun barang. Nak pergi mana makcik? Aku nak pindah daripada Mekah ni. Nak pergi mana? Nak pergi satu kampung tu. Kenapa? Sebab ada satu Muhammad tu. Kena di Muhammad. Ada satu Muhammad tu bawa ajaran baru. Dia suruh sembah
bawa ajaran baru lah. Yelah. Aku tak suka lah, tak suka. Nabi kata tak apa cerita, tak apa, biar saya tolong punggah lah. Nabi angkat semua barang, makcik jalan je. Jalan tu, hai nak kamu ni tinggal kat mana? Saya tinggal kat Mekah. Saya masih sampai di apa dah di kawasan baru tu yang tempat baru Nabi Muhammad pun letak barang semua, susun elok-elok, selesai semua. Nabi kata, makcik saya nak pergi dululah. Kalau Indonesia Bu, saya mau pamit dulu ya. Pamit dulu ya. Pamit. Ustaz tadi kalau pamit tu sebab selalu. Okey, saya pergi dulu Bu, saya pergi dulu. Nah, nanti dulu kau ni betul baik dah bawa barang makcik. Tak mengeluh pun dalam keadaan panas apa semua. Siapa nama kau? Akulah Muhammad yang kau sebut tu. Menangis macam tu. Dan akhir kali kalau macam ni akhlak Muhammad, aku mengucap kalimah la ilaha illallah terus. Kalau nak dapat Ustaz Masih tu pindah balik kat rumah dia. Ya? Dia pindah balik kat rumah situ lah. Tapi mungkin kita kita tak tahu lah kan. Mungkin dia pindah dah. Tapi Nabi kata ni akhlak yang Nabi tunjuk, Nabi Rasul tunjuk, yang kita kena ikut lah. Maksudnya Nabi tak adalah nak kata aku dah Muhammad, aku ni apa, yang paling kau ada nak kat ada. sini. So dia tunjuk daripada akhlak dia. Yes. So untuk kita yang yelah Ustaz, saya tanya tu bukan apa, saya pun sebenarnya takut juga nak cakap dengan orang pergilah sembahyang ke apa kan, sebab benda tu kewajipan masing-masing. Tapi kadang-kadang orang yang kita sayang, orang yang rapat dengan kita nak panggil, nak ajak, mungkin kita kena tunjuk pada diri kita dulu lah Ustaz, kita kan. kena tunjuk pada diri kita. Dan kalau ikut sebenarnya, walaupun kita sedang lakukan maksiat A lah kita kenal, contohlah, walaupun kita sedang lakukan maksiat A, tiba-tiba ada orang datang nak buat maksiat A tu juga, kita wajib kena larang dia. Padahal kita buat maksiat tu. Orang tu datang nak buat maksiat tu. Tak boleh. Tak boleh, jangan buat. Kita kena. Ini saya rasa situasi ketika saya pernah lalui masa muda-mudi dulu. Kawan-kawan ada yang menegur alkohol. Contoh kita pergi event ke main berhibur muda Ustaz zaman dulu. Tapi bila bab alkohol tu memang ada 2-3 orang yang akan marah saya. Jangan sentuh. Kau tak pernah minum, kau jangan sentuh. So maksudnya mesin tu dah situasi dia. Tapi kita pun dalam sama kita pun kena berubah juga. Dia minum kan, tapi dia larang. Dia larang kita minum. Ni berlaku dia Ustaz juga. Satu ketika Ustaz pergi makan satu parti lah, macam satu Ustaz pergi parti tahu. Okey. Parti makan tu ada hidangan coklat tu, dia tulis tu special from Switzerland. Dia tulis coklat tu. Ustaz pun ambil. Kamu tu Ustaz tengok kamu tu makan, depan Ustaz makan tu. Ustaz nak ambil dekat. Ustaz ambil tampar tangan Ustaz. Jangan makan Ustaz. Jangan makan. Kenapa? Jangan makan. Kata jangan. Kenapa coklat dia? Bila lagi nak makan yang Switzerland? Ada arak dalam tu. Saya tahu. Saya duduk Switzerland apa, saya selalu pergi balik. Arak kalau Ustaz makan memang tak dapat drive balik ni. Tak tahu. Dan kadang orang nak beritahu kan, bila Allah Ta'ala sayang kat kita, macam tu lah Allah Ta'ala hantar orang. Tak kira lah sama dia penyangak ke, dia orang baik ke, tak kira. Dia akan jaga kita. Jadi tak mestinya orang yang membetulkan kita orang baik. Tak mestinya. Kadang orang yang terbaik dia akan betulkan kita. Ustaz lagi satu lagi, macam saya rasa dalam podcast kalian sebelum ni, Ustaz dia kata kalau dah kita start rasa kita nak buat jahat contohnya kan, tapi masa tu kita dah rasa macam tak boleh buat ni, jangan buat ni. Maksudnya kat situ kita pun dah dipelihara Allah lah. Kita dah pelihara dah. Kita Allah Taala. So kita kena lawan Ustaz kan? Lawan. Dia sebenarnya dia sebenarnya ada nafsu dan ada syaitan. Ada syaitan dia best friend ni. Nafsu dan syaitan memang best friend. Cuma kalau ikut pengajian Ustaz nafsu ni dia akan suka kita melengah-lengahkan sesuatu ibadat. Dia suka jangan buat tidur lambat lagi, subuh lambat gini. Dekat-dekat ke lah maghrib dengan asar dengan zuhur ke, ambil semayang sekali lah. Jahat kau nak bisu ya. Cerita sedap dia jaga tu. Tapi kalau syaitan ni dekat terus, jangan buat. Tu syaitan. Kita boleh beza antara syaitan dengan tapi kadang-kadang kita tak dapat beza pun sebab syaitan dengan nafsu ni dia best friend. Cuma bila masuk bulan Ramadan, syaitan kena tangkap lah. Tapi kenapa masih orang buat jahat? Sebab nafsu. Nafsu tu pada kita. Nafsu pada kita. Itulah. So semuanya jangan nak salahkan setan ditangkap ke bersih diri sendiri. Itu yang paling penting kena lawan. So mungkin Kak Asu sendiri pernah tak macam melalui situasi di mana benda-benda macam ni dah kan? Selalu lah. Mungkin lah. Yelah Kak Asu pun pernah muda. Aku nak macam lubang Kak Asu pula. Bila nak ubah kita tu betul banyak cabarannya. Dia betul macam Ustaz cakap lah, dia kita kena lawan semua tu. Lawan betul. Lawan lah. Pada penting sekali Wan, kita lawan. Tak apa. Sikit-sikit mati dalam lawan tu tak apa Wan. Ada sahabat balik perang, sahabat balik perang Badar
berat badan berat ni berat 330 orang campak lawan 1000 orang berat tu memang berat. Dan sahabat kata kita balik pada peperangan yang kecil. Sahabat terkejut, kecil aku tu yang tu. Memang tiga nisbah seorang sahabat 3 orang kafir lawan dia. Tapi menang Islam dia. Kenapa yang tu kecil? Sebab kita akan hadapi satu lagi peperangan itu ada panggil mujahadah nafsu. Kena lawan nafsu kita. Sebab apa nafsu dalam diri kita kan. Peperangan nafsu tu lagi besar sebenarnya. Lagi besar lagi. Sebab tu Imam Ghazali dia keluar dan kita ada membicara tentang nafsu saja kan. Bab nafsu saja, cara nak menekan nafsu kan. Cara nak menekan nafsu macam-macam. Dan salah satu nafsu ialah panjang angan-angan. Nanti kita ada dapat episod lagi kita akan cakap tentang panjang angan. Macam mana yang kita katakan panjang angan-angan. So kita akan kupas tu nanti. InsyaAllah. Jadi saya rasa agak menarik dan kita pun dah nampak. So saya simpulkan sikit. Ustaz dengar betul-betul tahu. Kadang-kadang Wan ni mengepek. Takut salah Apa pun bila rasa nak buat kebaikan, bila rasa dah sampai masa terdapat lintasan ke hati tu, lintasan ke bisikan tu, Allah tandanya Allah sayang kita. Allah dah ajak kita buat. So kita jangan tunggu apa-apa, kita buat je Ustaz. Jangan tunggu, terus buat. Jangan rasa macam alamak, macam aku belum ada kain sembahyang ke apa. Asalkan tutup penuhi dia punya rukun, kita terus dia kain sembahyang sebenarnya nak solat ni tak perlu. Kadang kita orang Melayu kita macam tu bawa kain orang Kelantan tak panggil kain kano. Orang Kelantan panggil orang KL panggil kain telekong. Sini panggil telekong. Kain kano tak telekong. Kena bawa ke mana? Sebenarnya tak payah. Isteri ustaz pun tak bawa kain telekong pun. Asalkan dia tutup semua cukup syarat. Cukup syarat cukup. Tak perlu. Betapa mudahnya Islam ni. Allah mudah. Cuma kadang-kadang kerana kita rasa kena buat kain telekong kenapa semua. Cuma bila tutup aurat sepatutnya nak dapat macam tu kaedah tu kena belajarlah, kena belajar fardu ain. Apa yang dikata aurat perempuan dalam sembahyang macam mana? Aurat perempuan lepas sembahyang macam mana? Tu kita kena tahu sikit nanti insya-Allah. Itu yang menarik. So banyak yang kita belajar. So senang kita kalau dapat je rasa nak buat kebaikan, terus. Jangan malam ke? Betul, jangan nak tunggu-tunggu. So tiba-tiba terjaga tengah malam tu bangun. Kau jangan pula pergi tekan alam tidur balik, jangan. Okay, itu saja untuk minggu ni, untuk episod kali ni. Saya suka cakap ini minggu sebab podcast kita sekarang keluar setiap minggu. Setiap minggu. Untuk episod ni sampai di situ. Apa pengumuman yang kita cakap tu, Ustaz dah keluar haruman tau. Haruman tu istimewa. So nanti kalau nak tahu macam mana semua, kena bersama dengan kami di Ustaz Hilin Shahrian di The Walker Production. Kita akan share macam mana nak beli semua. Kalau anda nak tahu, teruskan bersama kami lah. Dan jangan lupa episod kelima nanti. Untuk itu seperti biasa Ustaz, kita nak minta Ustaz berdoa sebelum kita akhir. Jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi lamhatin wa nafasin adara ma wasmullah. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li masyaikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka antas samiul alim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في لمحة ونفس عدد ما وصلنا والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل. Kita jumpa lagi. Amin. Kita jumpa lagi untuk episod kelima. Sekian daripada saya Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilin Shahrian. Bye bye. Healing cara kita.